daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak, iaitu Miss Jufiza atau lebih dikenali sebagai Miss Ju. Apa khabar Miss? Assalamualaikum. Sihat Miss? Alhamdulillah. Miss nampak comel hari ni. Boleh Ya comel. Dipak yang berkenaan Dipak semua comel. Betul Miss? Terima kasih Puji memang pun. Alhamdulillah. Disahut. Okey. So Miss Jufiza akan menerangkan lebih lagi berkenaan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okey, Amel ada soalan apa-apa? Okey, Miss, saya nak tanya soalan ni. Okey, kenapa perlu ada pendidikan awal untuk kanak-kanak? Okey, ni memang saya nak tahu. Kenapa sebenarnya? Okey. So sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak ni dah lama. Okey, terutamanya dekat luar negara lah, tapi dekat Malaysia ni kita memang dah ada program-program sendiri dan diambil daripada luar negara juga. Contoh macam program Montessori. Okey, disebabkan permintaan semakin tinggi dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni disebabkan ibu bapa yang bekerja, okey, tak ada jaga anak. So mereka kena hantar di pusat asuhan kanak-kanak lah. Contoh macam Taska, childcare. Okay, so sebab tu permintaan untuk bidang diploma pendidikan awal kanak-kanak ni semakin meningkat dan kerajaan pun dah tetapkan untuk untuk menjadi cikgu ataupun pengasuh di tadika Taska, minimum kelayakan adalah diploma. Okay, sebab tu kita buka program ni untuk semua pelajar yang berminat menjadi seorang pendidik ataupun pengasuh dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okay. Okey, so kita beralih ke slide seterusnya. Okey, boleh tak Miss perkenalkan selain Miss Jula, siapa lagi lecturer Dipak? Okey, so saya go through slide by slide lah yang saya tunjuk ni, boleh? Okey. So saya pergi first slide dekat sini. Ni adalah saya selaku ketua program. Okey, Jufiza binti Saleh, atau nama famous saya Miss Ju lah yang biasa student panggil. Okey, saya berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Tun Abdul Razak. Okey, so dekat bawah tu saya sertakan nombor handphone 0148816989 sebagai rujukan pelajar khas untuk program diisi lah. Okey, so for the next slide saya nak tunjuk untuk lecturer Dipak, iaitu Encik Muhammad Rushdi Nazirul Hisham bin MD Ali, okey, ataupun dikenali sebagai Sir Rushdi. Okey, ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak juga, okey, daripada Universiti Tun Abdul Razak. Okey, nombor telefon tertera dekat dalam slide tu lah. So anything nak tanya berkaitan dengan subjek, terutamanya untuk semester ni, boleh rujuklah nombor handphone yang saya sertakan. Okey, so seterusnya pensyarah Dipak, Miss Nur Aisyah binti Rozali atau Miss Aisyah. Okey, berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak juga daripada Universiti Tun Abdul Razak. So nombor kontak pun Miss dah sertakan untuk rujukan para pelajar. Okey, seterusnya lecturer DEC, iaitu diisi dengan Dipak sama sajalah. Diisi tu bahasa Inggeris, Diploma Early Childhood Education. Okey, so ni adalah Miss Syafika ataupun nama penuh beliau Nurul Syafika binti Naim Syukri. Okey, berkelulusan Kolej Matrikulasi Tangkak Johor, ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, nombor telefon sebagai rujukan pelajar saya dah sertakan juga. Okey, seterusnya kita punya lecturer Dipak Nuriman Soleha binti Muhammad Abdul Rahman, okay, ataupun Miss Iman, berkelulusan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, nombor telefon pun Miss dah sertakan sebagai rujukan. Dan last sekali adalah lecturer Dipak juga, iaitu Muhammad Aiman Faris bin Abdul Hajid ataupun Sir Aiman boleh panggil dia, atau Sir Faris. Okay, ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, Universiti Malaya. Okay, so nombor telefon pun Miss dah sertakan sebagai rujukan pelajar. So far kita ada 6 orang lecturer dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, diploma di KTS sinilah. So boleh rujuk daripada gambar-gambar yang saya bagi, okay, sebagai pengetahuan untuk khususnya pelajar Dipak dan juga untuk pelajar-pelajar yang lain.
Okey, so untuk lokasi kami untuk program di Park adalah Office B, bangunan 154, okey, di tingkat 3. Okey, so yang paling penting dekat sini adalah saya nak tunjuk berkaitan dengan struktur program. Okey, sebab dekat sini untuk struktur program ada beberapa subjek yang ada pilihan. So saya takut kekeliruan lah. So saya minta pelajar di Park fokus kepada struktur kurikulum yang saya akan terangkan. So tengok pada semester 1, okay, siapa yang pelajar tak ambil beberapa subjek lagi, terutamanya MPU, kena masuklah untuk kelas berikut. MPU 2163, ITC 2013, ENG 2013, DEC 2013, DEC 2103, DEC 2113 untuk semester 1. So ada sesetengah student yang akan tanya, Miss saya dah ambil MPU 2163. Just ignore untuk subjek yang dah ambil, masuk mana-mana subjek yang tak ambil lagi. Kalau maksimum sampai 3 subjek tak ambil, sila berjumpa ataupun masalah sekarang pandemik kan memang tak boleh jumpa lah. Sorry. So kita kena WhatsApp ataupun berhubung dengan saya lah. Okey, seterusnya pada semester 2. Okey, saya tahu semester 2 ni ada ramai dalam 182 orang. Okey, so dekat sini saya nak kamu rujuk untuk MPU terutamanya bahasa kebangsaan dan juga MPU entrepreneurship skill. So kenapa ada 2 dalam satu kolom tu? Ini bermaksud adalah mana-mana pelajar yang tak kredit, okay, tak kredit SPM untuk bahasa Melayu, it mean dia dapat result D dan ke bawah. Maksudnya C tu kredit lagi lah. So yang tak kredit, dia kena ambil untuk subjek bahasa kebangsaan MPU 2213. So sila rujuk kamu punya schedule masing-masing lah. Miss dah sertakan dekat dalam grup Telegram ataupun literature dah share untuk jadual, so sila rujuk. Dan manakala untuk subjek MPU 2223, okay, ada kesalahan kat situ ya, bukan 222 tapi ujung dia adalah 223. Untuk subjek entrepreneurship skill, subjek ni khas untuk pelajar yang kredit bahasa Melayu SPM. Okay, so make sure kamu ambil subjek yang betul lah untuk start semester ni nanti. So yang lain continue macam biasa untuk subjek-subjek berikut. Kita ada DCD 2133, DEC 2403, DEC 2133, DCD 2243 dan DEC 2223. Okey, itu saja untuk semester 1 dan 2. Dan seterusnya untuk subjek semester 3. Dekat sini pun ada pilihan subjek. Okay, untuk satu kolom tu ada 2 subjek iaitu MPU 2313 / MPU 2323. Okey, tengok dekat situ ada subjek Tamadun Islam di Malaysia / Etika dan Moral di Malaysia. So dekat sini pilihan subjek ni berdasarkan mengikut agama pelajar tu. Kalau dia beragama Islam, so subjek yang perlu diambil adalah MPU 2313. Okay, so kalau dia bukan beragama Islam, subjek yang perlu diambil adalah MPU 2323. Okey, itu adalah untuk pilihan kepada pelajar lah yang memang wajib diambil dan mengikut pada setiap subjek yang telah didaftarkan. Okey, jangan risau, nama memang automatik didaftarkan, just pelajar tu kena tahu subjek apa yang dia kena ambil pada semester ni. So seterusnya untuk semester 3, DEC 233 Physical Education, DEC 2233 Children with Special Needs, dan DEC 2303 Health, Safety and Nutrition, dan DEC 2313 Music, Movement and Drama. So untuk semester 4 pula tak ada pilihan subjek dah. Yang ni semua subjek wajib diambil untuk semua pelajar. Kita ada MPU 2412 Khidmat Masyarakat, okay, yang ada 2 kredit saja. Okay, so subjek ni memang menarik lah. Saya harap pelajar memang confirm boleh lulus, just kena join untuk any activity yang disediakan. So yang lain-lain adalah subjek untuk wajib diambil semester 4, DEC 2153, DCD 2323, DEC 2323, DCD 2313, DEC 2213. So rujuk nama subjek yang saya dah bagi kod tadi. Okay, last subjek adalah ini adalah final year, iaitu pada tahun ketiga.
Means ada dua semester lagi, semester 5 dengan 6. So semester 5 pun tak ada masalah untuk subjek berikut. Diisi 2443, diisi 2433, DCD 2213, DCD 2343, DCD 2043. Okay, just ikut saja senarai subjek yang diberikan. Dan bukan saja untuk semester 5 sebagai pengetahuan untuk DPAK yang semester 1 hingga seterusnya semester 6, kena ambil tahulah subjek apa yang kamu kena ambil pada setiap semester. Dan last sekali adalah semester 6, 7 kredit iaitu practicum training. Okay, yang berlangsung selama 3 bulan iaitu 7 minggu taska dan 7 minggu tadika. So biasa student akan tanya tentang tempat praktikum. Usually tempat praktikum memang pelajar cari sendiri, tapi ada beberapa tempat yang memang kita recommendkan kepada pelajar, iaitu tempat yang mana kita memang ada kerjasama dengan pihak-pihak ni lah, pihak industri ni. So mana-mana student yang berkelayakan, okay, pointer yang bagus, perform dalam kelas, kita akan pilih untuk dapatkan tempat praktikum tersebut. So awak tak payah pening-pening untuk cari tempat praktikum lah. Okay, so itu saja untuk berkaitan dengan struktur kurikulum subjek semester 1 hingga 6 program DPAK. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan subjek, boleh terus berhubung dengan saya lah dengan nombor handphone yang saya dah berikan sebentar tadi. Okay, seterusnya sebelum saya akhiri saya punya konten hari ini, saya nak bagi tahu tentang link Telegram untuk program DPAK. Okay, so siapa yang program DPAK semester 1 hingga semester 6, semester ni wajib untuk join group Telegram ni. So sebarang info berkaitan dengan kita punya program, kami akan post dalam ni. Okay, so anda diwajibkanlah. Kalau tak join tu memang tak dapat info-info yang diberikan. Okay, so far tu sahaja daripada saya ada satu soalan. Ada soalan lagi? Tak boleh habis lagi. Yang lama juga nak tahu ni. Kalau tanya student lain pun susah nak jawab kan. So soalan saya, okey, ramai orang pandang okey bila pendidikan awal kanak-kanak, ini mesti nanti jadi cikgu taska, patu tadika. Ada tak peluang pekerjaan yang lain selain tu? Okay, very good. Sangat bagus soalan ni. So memang banyak student mindset, pendidikan kanak-kanak cikgu. Okay, so saya nak bagi tahu dekat sini, untuk bidang pendidikan awal kanak-kanak masa kini tak sama macam masa dulu. Okay, yang kita just mindset memang jadi seorang guru je. So industri pendidikan awal kanak-kanak semakin luas. Okay, luas means awak bukan saja jadi seorang guru, tetapi awak juga boleh menjadi usahawan. Usahawan means awak boleh buka tadika sendiri. Okay, awak boleh jadi lecturer. Okay, tapi minimum degree lah. Kalau diploma kena sambung untuk next level pula. Lepas tu awak boleh jadi manager dekat industri. Industri means kita ada taman tema kanak-kanak. Okay, macam zoo negara. Awak boleh kerja dekat situ sebab fields kita berkaitan dengan kanak-kanak. Okay, so bila melibatkan kanak-kanak, anything industri berkaitan dengan bidang kanak-kanak, kita boleh masuk dekat dalam tu. Okay? Okey. Saja. Terima kasih Miss Ju, terima kasih atas penerangan yang lebih lanjut tadi. Ada dalam FB ni ramai tanya kenapa kami diam. Kami bagi laluan. So tak baik Miss Ju dah terangkan kesemuanya berkaitan diploma pendidikan awal.